Assalamualaikum, hai, apa khabar semua? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, dalam video kali ni saya nak ceritakan satu kisah yang boleh tahanlah sakit hati dia bila kita dengar je rasa macam nak buka silap tau, walaupun kita tak belajar silap. Korang bayangkan kalau ada seorang manusia yang hobinya memburu. Tak pelik kah? Apa yang pelik pergi memburu kan? Macam mana kalau hobi dia memburu manusia, bukannya memburu haiwan? Allahu Akbar, mengucap panjang kita kan. Ya, cerita dalam video kali ini adalah tentang seorang lelaki yang suka memburu manusia. Seolah-olah dia sedang memburu haiwan liar macam tu. Dia pergi culik mangsa dia, lepas tu dia akan buat serangan seksual dan dia akan pergi ke dalam hutan yang memang agak terpencil. Lepas tu dia akan lepaskan orang tu dekat situ dan dia akan buru mangsa dia. Biasa juga kan kita tengok dalam cerita orang putih tu kan. Itu cerita tau, memang kita tahu orang buat cerita tu kan. Tapi ini dalam dunia nyata memang betul-betul wujud orang macam gitu. Sudah sedia? Jom kita mula. Pada 13 Jun 1983, Robert Hansen ditawarkan sebanyak $200 kepada seorang perempuan yang bernama Cindy Paulson yang berumur 17 tahun. Jadi pekerjaan Cindy ni macam yang kita fikirlah, dia seorang, bahasa kasarnya seorang pelacur lah. Bahasa lembutnya tak tahulah apa benda Jadi dah di offer $200 tadi, si Cindy pun ambil lah kan. Masa tu katanya Cindy tu macam dah teragak-agak dah nak masuk ke tak dalam kereta dia. Tapi lepas dah dipujuk macam itu, dia pun bersetuju dan dia pun masuk ke dalam kereta Hansen tadi. Dah masuk dalam kereta, si Hansen ni pun bawa lah kereta dia kan. Bawa kereta separuh. Dah tu dia keluarkan pistol dan acukan pistol tu ke arah Cindy. Dalam masa yang sama, si Hansen tadi dia bawa kereta dia ke rumah dia dekat Muldoon. Dekat rumahnya tu dia pergi kurung si Cindy ni dan juga dia pergi seksa Cindy, dia pergi rogol Cindy. Memang dalam masa tu Cindy tu dah jadi tahanan dia. Katanya Hansen pergi rantai leher Cindy dan dia ikat rantai tu dekat tiang yang ada dekat bawah tanah. Jadi dekat bawah tanah rumah dia tu lah jadi tempat pengurungan Cindy tadi. Dah dia ikat Cindy tu, dia pun pergi tidur dekat atas sofa yang ada berdekatan dengan Cindy tu. Lepas dia dah tersedar daripada tidur, dia pergi bawa Cindy tu masuk ke dalam kereta dia sekali lagi dan kali ni dia pergi bawa Cindy tadi pergi ke lapangan terbang Merrill Field. Yang mana sebenarnya dia dah bagi tahu dengan Cindy yang dia berhasrat untuk bawa Cindy keluar daripada situ dan pergi ke kabin dia. Kabinnya ni pula adalah sebuah pondok yang ada dekat Sungai Nik. Dan Sungai Nik tu ada dekat Lembah Matanuska. Jadi untuk pergi ke sana ada dua cara je. Pertama, boleh pergi dengan bot. Dan yang kedua, boleh pergi dengan kapal terbang. Alah kapal terbang yang orang bawa untuk pergi ke dalam hutan macam tu. Sebab lembah tu memang dikelilingi dengan hutan. Masa tu si Cindy ada membongkok dekat bahagian duduk penumpang kat belakang tu. Dan tangannya pula digari dekat bahagian depan. Masa tu dia nampak si Hansen keluar daripada kereta dan pergi angkut barang-barang yang ada dalam kereta tu, pergi letak kat dalam kokpit kapal terbang. Jadi si Cindy tu memang dah terfikir dah time tu. Si Hansen ni dah tunjuk dah muka dia, dah bagi tahu dah siapa dia. So dia tahulah memang lepas ni si Hansen ni akan bunuh dia kan. Jadi kalau nak lari, inilah masa dia. Jadi Cindy pun hintailah si Hansen tu kan. Mana Hansen dah pergi? Dia nampak je Hansen tu angkat barang menuju ke arah kokpit, kiranya membelakangi dia lah kan. So dia pun terus buka pintu kereta, terus pucut 100 meter. Lari dia daripada situ, dah tak pandang-pandang belakang dah. Si Hansen pula, dia secara tak sengaja palingkan muka ke arah keretanya kan. Dan masa itulah dia nampak si Cindy tadi dah melarikan diri. So apa lagi terkejut lah dia kan. Sudah, kalau orang tahu ni kerja dia selama ni memburu manusia, habislah dia kan. So dia pun pergi kejar si Cindy tu. Dan Cindy, dia berlari ke arah 6th Avenue masa tu. Masa dalam keadaan kejar-mengejar tu, sekali Cindy sampai dulu dekat jalan utama yang ada dekat 6th Avenue. Kebetulan pula ada sebuah lori yang lalu situ. So Cindy tadi pun tahanlah lori tu. Pemandu lori tu namanya Robert Yan. Robert tu cakap masa dia bawa lori dekat 6th Avenue, tiba-tiba je ada seorang perempuan yang dalam keadaan kusut masai. Dah tu dengan pakaiannya yang tak terurus, dengan berkaki ayam lagi. So masa tu dia fikir ada benda yang tak kena dengan perempuan
perempuan ni kan. Jadi dia pun hentikan lori dia dan ambil perempuan tu. Cindy tadi nampak je lori tu berhenti, terus dia masuk dalam lori tu dan dia cakap dengan pemandu tu untuk hantar dia ke Marsh Inn. Dalam masa yang sama, si Robert tu cubalah kan untuk tanya apa dah jadi, apa yang dah berlaku macam tu kan. Tapi si Cindy macam mendiamkan diri je, dia tak nak cakap, dia tak nak cerita. Jadi Robert cuba untuk yakinkan Cindy ni, tak apa, kita pergi report polis, kita bincang dekat sana kan. Tapi Cindy tak nak. Cindy cakap tak nak. Dia tak nak report polis benda ni dan dia nak pergi ke Marsh Inn je. Dah si Robert ni pujuk tak jadi juga. Robert pun ikutkanlah apa yang si Cindy ni nak kan. So dia pun pergi hantar Cindy tu dekat Marsh Inn. Dah sampai dekat Marsh Inn tadi, si Cindy tu terus melompat keluar masuk ke dalam Marsh Inn tau. Dalam perjalanan tu, si Robert call pihak polis dan dia pun ceritalah dia ada terjumpa seorang perempuan yang dalam keadaan kusuk masai, yang tak terurus, dengan berkaki ayam lagi, macam ada something happen dengan dia. So pihak polis tadi pun dah terima report. Of course lah dia akan buat siasatan kan. Ada seorang pegawai APD terus pergi ke Marsh Inn untuk mengenal pasti siapa perempuan tu. Dan untuk cek jugalah in case betul-betul perempuan tadi sedang ada masalah dan juga takut untuk report polis ke apa kan. Dah sampai dekat Marsh Inn tu, pegawai polis tadi tanya dekat kerani dekat sana, ada tak seorang perempuan yang kusuk masa macam ni, ada lori yang hantar dia semua kan. Dan kerani tu cakap ada, memang ada perempuan tu, tapi sekarang dah tak ada dah sebab perempuan tu dah pergi naik teksi untuk pergi jumpa dengan boyfriend dia yang ada dekat Big Timber Motel. Dah pegawai APD tadi pun terus pergi ke Big Timber Motel pula, pergi tanya-tanyakan dekat sana ada tak wanita yang macam gini kan. Dah tu diorang pun cakap ada, memang baru je sampai dan perempuan ni ada dekat bilik 110. So diorang pun pergilah ketuk bilik tu, ketuk tapi tak buka. So pihak polis pun macam terpaksa untuk buka pintu tu, sama ada dia buka dengan kunci pendua ke apa macam gitulah. Jadi bila dah terbuka bilik tu, diorang nampak Cindy tadi dalam keadaan ketakutan. Dia duduk je dekat satu penjuru dengan tangannya tu masih lagi bergari. Masa tu Cindy ada sorang-sorang dekat dalam bilik. Jadi pegawai APD yang datang tadi pun meyakinkan Cindy untuk ceritakan apa yang dah berlaku pada dia. So Cindy tadi pun dibawa ke ibu pejabat polis dan dekat sanalah diorang soal siasat. Diorang tanya apa yang dah berlaku. Jadi Cindy ni pun ceritakan daripada awal apa yang dah berlaku pada dia. Dalam masa yang sama juga, dia gambarkan muka si pelaku ni dan siapa si pelaku ni. Kebetulan Hansen, dia ada buka kedai roti dekat bandar tu. Jadi dia memang sangat popular dekat kalangan masyarakat situ. Pegawai-pegawai polis ni pun ramai sangat yang pergi ke kedai roti dia untuk makan dekat sana. So memang dia orang macam, nak cakap kamcing tu, tak adalah kamcing, macam kenal lah kan. Dah tu masyarakat ataupun pihak polis dekat sana kenal si Hansen ni dengan seorang yang sangat baik. Orangnya sopan santun, cakap pun lemah lembut, ramah. Kiranya seorang lelaki yang baik lah. Memang tak mungkin lah akan buat kejahatan macam gini. Tapi sebab dah terima laporan macam gitu, tambah pula si Cindy ni cakap, saya ada tinggalkan bukti di dalam kereta dia. Saya ada tinggalkan kasut dalam kereta Hansen tu untuk mengatakan bahawa saya pernah ada dekat dalam kereta tu. So pihak polis tadi pun pergi dapatkan Hansen dan soal siasat dia. Betul ke kau dah buat macam ni? Betul ke kau dah buat macam gitu kan? Tapi si Hansen ni menafikan habis-habisan. Dia cakap itu semua tak berlaku. Sebenarnya dia dah bayar si Cindy ni. Dia bukan dah bayar tau, tapi dia nak bayar si Cindy ni untuk layan dia. Jadi ya, si Cindy ni sebenarnya kerjanya macam kalau kita pelacur macam tu lah. Cuma dia ada boyfriend. So si Hansen pergi cerita dekat polis ni yang dia nak bayar si Cindy ni untuk layan dia. Tapi lepas dah layan semua, dia tak nak bayar si Cindy ni. Jadi si Cindy tu buka cerita macam gini semua. Yang mengatakan dia dah culik si Cindy semata-mata sebab dia tak nak bayar Cindy. Kiranya semacam peras ugut lah kan. Kalau kau tak nak bayar aku akan report polis macam tu. Padahal awal-awal lagi sebenarnya dia dah hulur dah $200. Tapi di cerita lain, dia cerita dia tak bagi duit dekat si Cindy tu. Jadi sebab itulah Cindy tu nak perus ugut dia. Tambah pula dalam masa yang sama sebenarnya dia ada seorang alibi. Katanya masa tu dia bersama dengan John Henning dan tak mungkin dia yang buat kesalahan tu. Dia yang melakukan kejahatan tu. Jadi dalam masa yang sama, pihak polis ni menganggap yang Robert Hansen ni bukanlah seorang penjenayah yang serius. Okey, sebelum kita pergi ke kejahatan dia yang lain, kita kenal dulu daripada kecil dia ni macam mana. Apa kehidupan awal dia.
Okey, Robert Hansen, dia dilahirkan pada tahun 1939 dan dia dilahirkan dekat Easterville, Iowa. Katanya dia adalah anak kepada seorang pendatang daripada Denmark dan ayah dia ni adalah seorang pembuat roti. Jadi dia pun ikut jejak langkah ayah dia lah, bekerja sebagai tukang roti. Masa dia kecil-kecil, dia sangat-sangat pemalu. Masa dia remaja, muka dia ni banyak sangat jerawat sampaikan tinggal parut kekal dekat muka dia. Dalam masa yang sama juga, dia gagap. Jadi kelemahan-kelemahan tu semua membuatkan dia tak dapat perhatian daripada gadis-gadis. Yalah, biasalah budak-budak remaja macam ni, kan dia orang nak dapatkan perhatian daripada awet ke, daripada boyfriend ke, macam tu kan. Tapi sebab kelemahan yang dia ada itulah yang membuatkan mungkin kawan-kawan perempuan dia ataupun kawan-kawan sekelas dia selalu mengejek dia. Jadi daripada situ, dia membesar dengan perasaan yang benci, membuak-buak terhadap wanita. Jadi sikit demi sikit dia macam simpan dendam tau. Sampaikan dia berimajinasi untuk membalas dendam kepada orang-orang yang dah buat salah dengan dia dengan kejam. Tapi masalahnya, dia bukan balas dendam kepada orang-orang yang dah buat salah kat dia. Dia balas dendam kepada semua wanita. Sepanjang zaman kanak-kanak dan juga remaja, Hansen ni digambarkan sebagai seorang yang pendiam dan juga suka menyendiri. Dan katanya dia ada hubungan yang tak berapa nak okey dengan ayah dia. Sebab ayah dia ni orang yang dominan. Atau mungkin kita boleh cakap orang yang suka mengongkong orang lain. Makin dia dewasa, dia mula berlatih memburu dan juga memanah. So kiranya itu macam hobi dia lah. Hobi yang sangat dibangga-banggakan. Sebab setiap kali dia memburu dan dapat je hasil, macam dapat rusa ke apa, dia akan simpan kepala haiwan tu sebagai medal. Kiranya itu macam jadi kepuasan lah bagi dia. Pada tahun 1957, dia mendaftar di Reserve Tentera Amerika Syarikat dan dia berkhidmat selama 1 tahun dalam tentera tu. Dah berhenti tentera tadi, dia bekerja sebagai penolong pengajar latihan di Akademi Polis Pocahontas di Iowa. Dekat sanalah dia mula berjumpa dengan cinta pertama dia. Katanya dia kenal dengan seorang wanita lebih muda daripada dia dan dalam musim panas tahun 1960 macam tu, dia berkahwin dengan wanita tu. Pada 7 Disember 1960, Hansen dah ditangkap sebab dia pergi bakar garaj bas sekolah Lembaga Pendidikan Daerah Pocahontas. Sebab dia pergi bakar? Sebab dia nak balas dendam. Dia tak popular masa dia sekolah menengah tu. Saya pun tak popular juga time sekolah menengah hari tu. Tapi saya tak terfikir pun nak pergi bakar apa-apa yang ada. Pakai sampah ada lah. Okey, masa itulah dia menjalani hukuman penjara selama 20 bulan. Masa dia kat dalam penjara itulah, pakar psikiatri ni dah diagnosis dia sebagai gangguan bipolar. Katanya dengan episod skizofrenia berkala. Pakar psikiatri tu juga bagi tahu yang Hansen ni dia ada personality kanak-kanak dan dia terlalu taksub untuk pergi balas dendam dengan orang-orang yang dah buat salah dengan dia. Masa dia dalam penjara tu juga, isteri dia tadi filekan cerai. So dia orang pun bercerai masa tu. Beberapa tahun berikutnya, dia dipenjarakan beberapa kali tau sebab kes kecurian. Pada tahun 1963, dia berkahwin lagi sekali dengan isteri kedua dia. Dan dalam perkahwinan kedua dia ni, dia dapat 2 orang anak. Jadi pada tahun 1967, dia berpindah ke Anchorage, Alaska dengan isteri kedua dia dan juga anak-anak mereka. Dekat Anchorage tu, dia sangat-sangat disenangi oleh jiran dia. Dan masa itulah dia mencipta beberapa rekod pemburuan tempatan. Yalah, ada pertandingan memburu ataupun ada pertandingan memanah ke apa, dia akan masuk dan dia menang. Sampaikan dia dapat banyak trofi. Tapi pada bulan Disember 1971, Hansen dia kena tangkap 2 kali masa tu. Sebab yang pertama, dia menculik dan juga cuba merogol seorang suri rumah. Dan lepas tu dia mengaku yang dia sebenarnya tak ada niat pun nak menyerang suri rumah tu. Kes dia yang kedua pula, dia pergi merogol seorang pekerja seks, aka pelacur lah kan kalau kita kan. Cuma pertuduhan rogol dia tadi digugurkan sebab sebahagian daripada perjanjian dia untuk buat pengakuan. Masa tu dia dijatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun. Tapi selepas dia jalani hukuman penjara selama 6 bulan, katanya dia ditempatkan dalam program pelepasan kerja. Baru je 6 bulan tau, dah tu boleh masuk ke program pelepasan kerja dah. Tak tahulah, mungkin manner dia macam baik sangat lah kot dalam penjara tu. Jadi apa program pelepasan kerja ni? Katanya dekat sana, banduan-banduan yang boleh dipercayai ni ataupun yang pegawai penjara tu percaya, yang boleh dipantau lah, yang dengar kata kan macam tu, yang baik lah. Jadi orang-orang ni ataupun banduan-banduan ni
ni, diorang boleh keluar daripada penjara tu untuk cari kerja, pergi bekerja, dah habis waktu kerja, balik ke penjara balik. Rasanya saya pernah sebut kes work release ni dalam video saya yang lepas. Tapi itulah, dia dibenarkan bekerja dekat luar, dah habis kerja, boleh balik dekat penjara balik. Macam penjara tu rumah dia lah. Dan tak lama lepas tu, dia dibebaskan ke halfway house. Jadi halfway house ni tempat di mana para banduan akan pergi belajar. Dia macam institut macam tu lah. Pergi belajar skill-skill asas supaya diorang keluar daripada penjara nanti, diorang senang dapat kerja. Saya rasa dekat penjara Malaysia ni pun ada yang macam gitu juga kan. Dah keluar penjara tadi, sekali lagi dia pergi buat kejahatan. Kali ni pada tahun 1976 pula. Masa tu Hansen tadi mengaku bersalah sebab dia pergi curi gergaji rantai dekat kedai Fred Meyer. Masa tu pun sekali lagi dia dijatuhkan hukuman selama 5 tahun dan dia diminta untuk dapatkan rawatan psikiatri untuk gangguan bipolar dia. Cuma Mahkamah Agung Alaska masa tu dia kurangkan hukuman, so tak jadi 5 tahun lah. Lepas habis je tempoh hukuman tadi, dia lagi sekali dibebaskan. Hansen ni mungkin dia mula membunuh daripada tahun 1972 lagi. Dan modus operandi yang dia guna dengan pergi ambil pekerja seks, lepas tu ajak masuk ke dalam kereta dia, lepas tu dia akan paksa pekerja seks tadi untuk ikut dia balik ke kabin. So time tu dia akan acukan pistol macam tu lah. Dan dekat kabin sana lah dia akan menyeksa perempuan ni, dia akan merogoh perempuan ni, dan kemudian dia akan bawa perempuan tadi naik kapal terbang pergi ke kawasan terpencil yang biasanya dekat Sungai Nik tadi, dan dekat sanalah dia akan memburu perempuan ni. Yelah, selayaknya macam dia pergi berburu haiwan-haiwan liar. Masa dia pergi buru tu, biasanya dia akan menggunakan senapang, dia akan gunakan pistol ke macam tu lah, dan dia akan gunakan pisau untuk menikam mangsa. Sekali bayangkan pun, memang takut gila lah kalau kita yang kena berlari dalam hutan tu dan ada pemangsa pula kat belakang kita ni nak datang bunuh kita kan. Saya rasa siapa-siapa pun ada dalam keadaan macam gitu memang terrified, takut gila-gila. Tak lama lepas tu ada orang jumpa beberapa mayat dekat sekitar Anchorage, SeaWorld dan juga kawasan lembah Matanuska. Mayat pertama dijumpai oleh seorang pekerja binaan dekat dengan jalan Iklakna. Mayat ni para penyiasat gelarkan sebagai Iklakna Annie. Tapi sampai sekarang pun tak dapat nak dikenal pasti siapa identiti bangsa ni. Tak lama lepas tu, dalam tahun yang sama juga, mayat Joanna Messina dijumpai. Mayat dia ada dekat dalam lubang kerikil dekat dengan SeaWorld. Mayat Joanna diorang jumpa ada dalam lubang kerikil dekat dengan SeaWorld. Mayat Joanna diorang jumpa ada dekat dalam lubang kerikil dekat dengan SeaWorld. Pada tahun 1982, satu lagi mayat diorang jumpa. Kali ni diorang jumpa mayat Sherry Morrow yang berusia 23 tahun. Mayat ni diorang jumpa ada terkambus dekat dengan Sungai Nik. Macam dah dikuburkan tapi tak terlalu dalam macam tu lah. Detektif Glenn Flood yang bertanggungjawab untuk penyiasatan penemuan-penemuan mayat ganjil ni, penemuan mayat yang misteri ni kan, setakat ni je dia dah ada 3 mayat. Jadi Flood tadi dia pergi hubungi ejen khas Biro Siasatan Persekutuan iaitu John Douglas, dan dia minta supaya John Douglas ni boleh buat profil jenayah dekat dia. John Douglas tadi beritahu yang mungkin suspek kita kali ni adalah seorang pemburu yang berpengalaman dan dia ada harga diri yang rendah, mempunyai sejarah yang ditolak oleh wanita, dan mungkin dia akan menyimpan barang-barang daripada mangsa dia sebagai cenderahati, sebagai medal lah. Mungkin barang-barang kemas mangsa ataupun mungkin sesuatu yang peribadi kepada mangsa. Dah tu John tadi juga bagi tahu yang mungkin penyerangnya ni adalah orang yang gagap. Cuma macam mana si John ni dia boleh tahu yang penyerang ni orangnya gagap? Macam mana dia boleh buat profil suspek macam tu questionable dekat situ. Okey, menggunakan profil suspek yang dah John Douglas tadi buat, Flood tu pun mulakan siasatan dia secara rasmi. Pergi tanya situ, pergi tanya sini berdasarkan profil suspek tadilah. Dan last kali dia jumpa dengan Hansen. Hansen tadi memang sesuai sangat, memang cocok sangat dengan profil suspek dia. Tambah-tambah lagi si Hansen ni ada pesawat. Perfect lah kan? Si Hansen ni senang je kalau dia nak pergi buang mayat-mayat tu semua kan. Lagipun mayat-mayat yang diorang jumpa tu ada dekat hutan-hutan yang terpencil dan juga ada dekat dengan Sungai Nik, yang mana kita tahu kalau nak pergi ke sana ada 2 cara je.
menggunakan bot ataupun menggunakan pesawat. So, perfect. Jadi, Float dan juga APD tadi, apa lagi? Diorang pergi dapatkan warrant untuk pergi geledah pesawat Hansen, pergi geledah kenderaan dia dan juga pergi geledah rumah dia. Pada 27 Oktober 1983, para penyiasat tadi diorang jumpa barang kemas milik beberapa mangsa. Dan dekat bahagian lonteng rumah Hansen tu, ada beberapa pucuk pistol ataupun senapang yang disorokkan. Pihak penyiasat juga jumpa peta, jumpa carta aeronautik yang mana pada carta tu ada 37 tanda X kecil. Carta tu diorang jumpa ada tersembunyi dekat kepala katil Hansen. Dan yang paling meyakinkan, ada beberapa X yang dah ditandakan tu, dekat situlah diorang jumpa mayat-mayat mangsa. Maksudnya yang dah jumpa lah. Yang belum jumpa tu banyak lagi. Jadi kalau ada 3 mayat yang dah jumpa, masih ada lagi 34 mayat yang berkemungkinan ada pada tanda X tu. Bila dah pihak penyiasat tadi dah jumpa bukti-bukti macam itu, dia, si Hansen ni, sehabis boleh menafikan benda tu. Tapi akhir sekali, dia mula menyalahkan wanita-wanita yang dah jadi mangsa dia tu. Dan dia seolah-olah macam membenarkan apa yang dia buat tu betul. Lepas dah pihak polis serahkan bukti-bukti yang dia dah buat kejahatan tu semua kan, barulah dia mengaku sebenarnya memang dia ada buat serangan terhadap wanita. Dan serangan pertama yang dia pernah buat adalah kepada wanita Alaska pada tahun 1971. Katanya awal-awal dulu mangsa dia terdiri daripada gadis-gadis muda yang berumur lebih kurang 16 ke 19 tahun. Dan gadis-gadis muda tu bukannya pelacur. Makin ke sini barulah dia mula aim pelacur. Dah kena tangkap tadi, Hansen didakwa dengan penculikan, serangan, pelbagai kesalahan senjata, mencuri dan juga menipu insurans. Tak lama lepas tu, hasil ujian balistik keluar. Jadi pihak polis ni buat ujian daripada kelongsong peluru yang Hansen tu guna dengan pistol yang dia ada, ngam ke tak. Daripada situlah si Hansen ni mula buat tawar-menawar. Kononnya dia boleh je kalau nak mengaku, tapi ada syarat dia. Masa tu dia mengaku dah buat 4 pembunuhan yang pihak polis dah jumpa bukti masa tu. Jadi yang mana yang ada bukti, dia mengaku yang tu dia yang buat pembunuhan tu. Cuma ada lagi lah pembunuhan-pembunuhan lain yang dia tak cerita. Dan sebab tak ada bukti, jadi dia senyap je lah. Tak lama lepas tu dia nak buat tawar-menawar lain pula. Dia nak bagi bukti-bukti mangsa dia yang lain, tapi ada ganjaran yang lain pula. Balasan yang dia minta masa tu, dia nak menjalani hukuman penjara di penjara persekutuan. Tak lama lepas tu ada lagi syarat lain pula yang dia letak. Sebab katanya dia boleh je nak huraikan tanda-tanda yang dia dah pangkah dekat peta tadi, tapi kena terimalah tawar-menawar yang dia nak buat masa tu. Dalam masa soal siasat tu juga, pihak polis ni bagi tahu dia teori yang dia orang dah buat macam mana dia boleh pergi dapatkan mangsa dia. Dan masa tu dia mengesahkan teori yang polis tu buat memang betul. Yang kata dia pergi aim pelacur-pelacur, lepas tu dia pergi bagi duit, pelacur tu masuk dalam kereta dia, lepas tu dia paksa bawa balik ke rumah. Semua tu dia mengaku memang betul. Cuma dia tambah dekat sini, kadang-kadang ada je dia lepaskan mangsa dia ni yang dia rasa mangsa dia ni tak akan pergi report polis. So yang mana yang dia yakin orang tu tak akan pergi report polis, dia akan lepaskan bagi hidup lah. Kalau tak, yang lain yang dia rasa was-was, semuanya akan mati dekat tangan dia. Dah tu dia tunjukkan bukti yang dia dah mula membunuh daripada awal 1970-an lagi. Dia tunjukkan 17 kubur yang ada dekat sekitar South Central Alaska. Cuma 12 daripadanya tak dapat nak dikenal pasti identiti mangsa. Cuma kan yang dia pangkah dekat peta dia tadi ada 37 pangkah kan. So yang dia tunjukkan masa tu ada dalam 17 je. Yang selebihnya dia mendiamkan diri. Dia tak nak cerita. Tak lama lepas tu, lepas dah dibicarakan, dia dijatuhkan hukuman penjara sebanyak 461 tahun dan ditambah seumur hidup oleh juri tanpa kemungkinan parol. Pada 21 Ogos 2014, Hansen disahkan meninggal dunia dan masa tu dia berumur 75 tahun. Dia meninggal di hospital wilayah Alaska disebabkan oleh masalah kesihatan yang berlarutan. Memang dia ada penyakit lah, ialah dengan umur 75 tahun kan, logik lah kan. Jadi dia disahkan meninggal dunia disebabkan
kematian semula jadi. The end. Itulah dia kisah seorang pemburu yang memang didiagnosis ada penyakit bipolar dan berkeras juga nak pergi balas dendam dengan orang yang dah menyakiti dia. Sebenarnya bukan dengan orang tau, tapi dengan perempuan-perempuan. Maksudnya semua perempuan. Sebab dulu-dulu perempuan dah menyakiti dia. Padahal dia yang tak nak pergi tegur, tak nak pergi mengorak perempuan tu kan. Atau mungkin juga sebenarnya dekat sekolah, dia memang dibuli oleh perempuan-perempuan kan. Yelah dengan rupa dia yang penuh jerawat, lepas tu dengan dia yang bercakap agak-agak macam tu. Mungkin dia selalu diejek lah kot. Kan? Itulah sekali fikir ini adalah kesan kalau selalu dibuli dekat sekolah. Sebab itulah kita kena jauhi buli. Walaupun dah tua-tua ni, stoplah buli orang. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni. Saya rasa video dalam bulan ni semuanya video tentang psycho-psycho macam tu kan. Apa-apa pun kita jangan jadi macam dia. Marilah kita memotivasikan diri kita untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Kita tak boleh nak comparekan diri kita dengan orang lain, tapi kita compare diri kita dengan diri kita yang semalam. Dengan cara tu, hari-hari yang akan datang, kita akan jadi orang yang lebih baik. Jadi, macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.